kan. Sekali memang gua dapat lubang, tayar pecah gedegang. Gila bang. Semalam aku pusing pergi uptown, kereta rosak, gua down. Jalan raya jam, gua naik bengang, terlanggar lubang sebesar ladang. Kalau aku mampu, Jangan pening kepala, aku betulkan semua lubang atas jalan raya. Itu kalau mampu. Kita pengguna yang tak mampu tapi bayar cukai ni macam mana? Jalan berlubang sana sini. Hari ni tapal, esok lusa ada balik. Insiden jalan berlubang di Malaysia ni seolah-olah seperti seorang pelari yang berlari tapi tak jumpa garisan penamat. Ada yang cedera, tak terkecuali maut. Tapi pihak bertanggungjawab katanya tidak berbunyi. Jalan berlubang, rakyat merana, kupasannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Khairi Hazwan dalam Bual Santai Mingguan yang kita bincangkan tentang isu-isu semasa iaitu Topik at 7. Seperti yang saya sebut tadi, sampai bila kita ni sebagai pengguna perlu berdepan dengan isu jalan berlubang ni? Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat, baru-baru ini berkata 223 kemalangan yang berpunca daripada keadaan fizikal jalan raya termasuk jalan berlubang direkodkan sepanjang 2018 hingga 2020. Paling tinggi melibatkan penunggang motosikal iaitu 117 kes. 26 lagi kereta dan 6 lagi membabitkan lori. Dan bersama saya di studio hari ini ialah Ketua Unit Trafik dan Infrastruktur Jalan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, iaitu Puan Nur Faizah Muhammad Khaidir. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Topik 7. Terima kasih Hazwan. Macam mana perjalanan Puan datang ke sini? Alhamdulillah berjalan lancar. Ada bertembung dengan mana jalan berlubang tak Puan? Kita lalu highway tadi, jadi alhamdulillah tak ada jalan berlubang. Alhamdulillah tak ada. Okey, baik. Mungkin kita nak memulakan bual bicara ataupun bual santai kita hari ini. Soalan ni Puan mungkin kita nampak macam remeh. Okey, soalan remeh. Tapi tak mungkin juga kita selalu fikirkan tentang soalan ni. Kebiasaannya, keselamatan jalan raya ni siapa yang bertanggungjawab Puan? Oh, okey. Isu keselamatan jalan raya ni pada saya bukanlah satu isu yang boleh dipandang remeh. Okey. Seperti mengikut statistik kemalangan jalan raya yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM pada tahun 2019 sahaja sebanyak 6,167 kes kematian yang melibatkan kemalangan jalan raya berlaku di Malaysia. Dan kalau kita tengok average, satu hari dianggarkan sekurang-kurangnya 16 kematian yang berlaku akibat kemalangan jalan raya. So nilai ni, angka ni sebenarnya agak besar. Jadi tidak sepatutnya kita memandang isu keselamatan ini adalah sebagai satu isu yang remeh. Dan saya juga ingin menyatakan di sini, kemalangan jalan raya itu bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa dan juga keluarga mangsa, tapi juga turut memberi kesan kepada ekonomi negara kita. Ya, betul. Tapi mungkin juga Puan, sebab isu ni pun bukan satu isu yang baru Puan. Dan baru-baru ni pun Public Health Malaysia di Facebook pun ada memaklumkan di India sekalipun telah mengakibatkan sebanyak 3,000 orang kematian yang diakibatkan jalan berlubang ni, dan juga di Amerika Syarikat sendiri pun telah menyebabkan kerugian kepada 16 juta pemandu. Okey, itu di negara luar, dan di negara kita pun isu ini dah hangat diperbincangkan sebelum ni. Jadi JKR mohon maaf pula kepada menteri baru-baru ni, tapi ada pula pihak mengatakan bahawa dalam pemantauan ataupun pembaikan jalan raya ni, isu yang melibatkan jalan raya ni ianya di bawah pemantauan pihak berkuasa ataupun PBT. Jadi sebenarnya jalan yang berlubang dan juga terabai ni, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab Puan? Okey, secara umumnya jaringan jalan raya di Malaysia ni boleh dikatakan baik, sama ada, tak kisahlah sama ada di luar bandar maupun di kawasan bandar. Dan jaringan jalan raya di Malaysia ni dianggarkan dalam 250,000 kilometer, dapat dikategorikan kepada beberapa kategori lah, iaitu satunya lebuh raya bertol, jalan persekutuan iaitu jalan yang menghubungkan negeri dengan negeri, jalan negeri, dan jalan perbandaran dan juga jalan kampung. Dan semua Jabatan Kerja Raya
Malaysia sendiri telah menggariskan kategori-kategori jalan ini dan pihak yang bertanggungjawab ke atas jalan-jalan ini. Sebagai contoh bagi lebuh raya betul, pihak yang bertanggungjawab adalah konsesi yang membina lebuh raya itu sendiri dan ianya di bawah kawal sedia Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Manakala bagi jalan persekutuan ianya adalah di bawah tanggungjawab JKR ataupun Jabatan Kerja Raya Malaysia. Ada pembahagian-pembahagian di situ. Ada pembahagian-pembahagian di situ. Jadi kalau kita mengesan ataupun berjumpa dengan lubang di jalan ataupun ini kerosakan jalan, kita perlu mengenal pasti di mana kawasan tersebut, apa jenis laluan tersebut, dan kemudian baru kita boleh mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab. Dan seterusnya aduan itu boleh dilakukan terus kepada pihak yang bertanggungjawab ke atas jalan tersebut lah. Ya, tapi ini juga mungkin menimbulkan kesukaran kepada pengguna jalan raya Puan, sebab mereka tak tahu, kadang-kadang mereka memang pukul rata je. Jadi macam mana untuk mereka dapatkan maklumat lanjut tentang perkara itu Puan? Kita di Malaysia juga ada satu sistem pengurusan aduan bersepadu ataupun dinamakan SISPA. Yang sistem ini di bawah kawalan Biro Aduan Awam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi kalau kita tak dapat mengenal pasti jalan itu di bawah siapa, mungkin pengguna boleh terus menggunakan sistem itu dan membuat aduan di situlah. Dan sistem itu boleh diakses melalui laman web Biro Aduan Awam lah. Okey, baik Puan. Kita untuk melihat lebih dekat lagi tentang beberapa lokasi di Lembah Kelang yang disifatkan berbahaya kepada pengguna jalan raya, dan apa kata kita ikuti tinjauan yang dilakukan oleh wartawan Nur Izzati Rizan. Ia bukan sekadar lubang jalan raya, ia bagaikan jerangkap samar yang menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit, kerosakan kenderaan serta kecederaan fizikal. Bagi melihat sendiri kesannya terhadap masyarakat, saya meninjau ke beberapa lokasi jalan berlubang di sekitar ibu negara. Jom. Ini adalah keadaan jalan raya di hadapan sebuah tol. Menurut penduduk setempat, jalan ini sudah berlubang hampir 2 bulan. Namun sehingga kini tiada penyelesaiannya. Dan jika anda boleh lihat, kenderaan yang menyusun laju ke arah tol ini, ada yang tidak sempat mengelak dan memasuki lubang tersebut. Jadi, fikirkan kesannya. Ini pula adalah keadaannya di Jalan Meru Kelang. Bukan biasa-biasa lubangnya. Namun inilah yang perlu dihadapi oleh penduduk setiap kali melalui jalan berhampiran Kelang Center ini saban hari. Dan dakwa mereka, keadaan ini telah berlarutan bertahun lamanya. Tidak dinafikan ada usaha yang dilakukan pihak berwajib untuk menampal lubang-lubang tersebut. Misalnya jalan daripada Paya Jaras menghala ke Sungai Buloh ini. Jalannya ditampal namun seakan sekadar sambil lewa. Anda nilai sendiri. Baik Puan, kalau kita lihat sisipan tajuk utama akhbar yang terpapar di skrin ni Puan, 9 kali baiki jalan ragut nyawa sejak September. Dan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh DBKL yang mana sudah 9 kali pembaikan jalan dilakukan melibatkan jalan yang berhampiran Mid Valley yang mana meragut nyawa seorang warga emas sebelum ini. Dan DBKL juga ada memaklumkan bahawa kali terakhir jalan berkenaan diselenggara ataupun dibaiki pada 26 Disember lalu. Satu tempoh yang agak singkat sebenarnya Puan. Dan difahamkan juga DBKL telah pun melantik Tuan Ikram iaitu perunding geoteknikal untuk mengkaji dan juga menyiasat punca kejadian berkenaan. Jadi mungkin berlega juga di fikiran kita lepas kita baca berita ni Puan. Berapa lama pula masa yang diambil
untuk perunding geoteknikal ni untuk mengkaji dan juga menyiasat, Puan? Okey. Kalau kita tengok ya, DPKL telah mengambil tindakan yang proaktif dengan selalu membuat pemantauan dan juga penambahbaikan kepada jalan tersebutlah. Cuma mungkin penambahbaikan yang dijalankan sebelum ini mungkin tak berkesan ataupun mungkin penambahbaikan sebelum ini dijalankan pada permukaan jalan sahaja. Jadi mungkin isunya melibatkan permukaan lapisan bawah jalan. Mungkin sebab itu DPKL ingin menjalankan kajian teknikal dengan lebih mendalam. Dan biasanya bila kajian teknikal ini dia melibatkan perlunya mereka mengambil sampel jalan dan untuk tempoh masa tu saya rasa dia bergantung kepada berapa banyak jumlah sampel yang mereka ambil lah. Lagi banyak jumlah sampel yang mereka ambil, lagi lamalah tempoh masa yang diperlukan. Sebenarnya untuk secara keseluruhan masa yang diperlukan tu saya tidak dapat komen lah sebab itu di luar skop bidang kuasa MyEros lah. Tapi kalau macam secara rawat lah Puan, jangkaan mungkin paling minimum ataupun paling maksimum berapa lama masa diambil Puan? Mungkin kalau satu sampel diambil mungkin memakan masa untuk 1 ataupun 2 hari. Kemudian sampel tu pula perlu dibawa ke makmal untuk diuji. So uji kaji di makmal mungkin memakan masa 1 minggu hingga 2 minggu lah. Okey, saya tertarik sebenarnya bila Puan ada mengatakan bahawa pembaikan jalan kemungkinan dilakukan mungkin tak berkesan. Apa sebenarnya punca tak berkesan Puan? Adakah mungkin bahan yang digunakan mungkin maafkan saya macam kalau tak berkualiti ke Puan? Sebenarnya banyak faktor menyebabkan mengapa penambahbaikan tu, penyelenggaraan tu tidak berkesan. Salah satunya mungkin sewaktu dia membuat penambahbaikan tu mungkin cuaca hujan. Jadi air tu menyebabkan lekatan permukaan tu menjadi kurang ataupun mungkin juga isi padu trafik di kawasan situ terlalu banyak. Jadi dia mengganggu kerja-kerja penambahbaikan tu untuk berjalan dengan lancar. Jadi kalau dalam masalah begini Puan, mungkin Puan boleh kongsikan jugalah kepada siapa sebenarnya masalah ini harus disuarakan oleh pengguna. Macam saya dah jelaskan tadi lah, jalan kita ni ada kategori-kategorinya. Jadi pengguna seperti saya katakan tadi boleh merujuk kepada kategori jalan tersebut dan mengenal pasti siapakah pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas jalan tersebut. Dan sebenarnya banyak kaedah saluran yang boleh kita gunakan sekarang. Kita boleh menggunakan email, telefon dan sekarang ni media massa juga boleh digunakan lah. Instagram, Facebook. Dan saya juga mungkin boleh kongsikan di MyEros kita juga membuat kajian ataupun membuat pemeriksaan keadaan jalan yang bermasalah lah berdasarkan aduan daripada rakyat juga. Okey, baik Puan, itu yang boleh dijelaskan untuk waktu ini. Baik Puan, kita nak berehat seketika Puan. Kita akan kembali selepas ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita imbas kembali info yang Puan Nur Faizah sempat kongsikan sebentar tadi untuk rujukan anda semua. Bertemu kembali. Masih bersama saya Khairi Hazwan dan tetamu dari MyEros iaitu Puan Nur Faizah Muhammad Khaidir. Dan kita masih lagi berbincang tentang isu tentang jalan berlubang yang berlaku di negara kita yang hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Dan mungkin juga timbul persoalan, bukan saja saya tapi penonton di luar sana tu, kenapa jalan di negara kita ini tidak diselenggara dengan baik sedangkan kita dah masuk tahun 2021. Okey. Tapi infrastruktur jalannya masih lagi orang kata ditakuk yang lama. Macam tahun 70-an, 60-an, 80-an. Mungkin pun ada komen. Jalan raya di Malaysia ni sebenarnya dia kebentuk berdasarkan garis panduan teknikal yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Dan garis panduan teknikal ni sebenarnya adalah selaras juga dengan garis panduan teknikal yang digunakan di peringkat antarabangsa di negara-negara maju yang lain.
Jadi untuk jalan sesuatu jalan tu biasanya dia direka untuk tempoh hayat sekurang-kurangnya 20 tahun. Dan sebab tu satu peringkat mereka bentuk tu, mereka telah pun mengambil kira faktor-faktor seperti isi padu kenderaan, muatan kenderaan, peratusan kenderaan berat, serta keadaan bentuk muka bumi lah, dan banyak lagi faktor-faktor lain lah sebenarnya yang diambil kira suatu peringkat mereka bentuk. Dan kalau kita tengok salah satu faktor utama yang penting ialah isi padu jalan. Kalau kita tengok pada tahun 2019 ya, jumlah kenderaan berdaftar di Malaysia adalah lebih kurang 31 juta. Tapi kalau kita tengok 10 tahun ke belakang, iaitu pada tahun 2009, jumlah kenderaan berdaftar adalah dalam lebih kurang 18 juta. Jadi kita boleh tengok dalam masa 10 tahun sahaja peningkatan trafik tu hampir 2 kali ganda. Jadi kalau pada tahun 70-an, 60-an, saya yakin jumlah trafik mestinya lebih sedikit lah. Jadi jumlah peningkatan trafik yang terlalu drastik ni mungkin menjadi faktor utama menyumbang kenapa jalan tu lebih cepat rosak ataupun tempoh hayat jalan tu terlalu jadi pendek. Selain itu, di Malaysia juga kita ada isu di mana banyak lori-lori ataupun lori-lori membawa muatan yang melebihi daripada yang dibenarkan. Jadi kalau kita tak atasi isu ni dengan segera ataupun dengan lebih efisien, memang jangka hayat jalan tu tidak akan dapat bertahan lama. Jadi kenapa penunggang motosikal ni sebenarnya dilihat lebih berisiko sebagai pengguna jalan raya? Kalau kita tengok statistik kemalangan pun, setiap tahun 60% kematian di jalan raya adalah melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Jadi kalau kita tengok sendiri ya, ciri-ciri motosikal itu sendiri sangat berbeza dengan pacuan 4 roda. Saiz motosikal sendiri adalah agak kecil. Yang kadang-kadang boleh menyebabkan, itu kenapa saiz yang kecil itu menyebabkan pemandu kurang memberi perhatian kepada motosikal. Ada satu fenomena yang kita panggil rabun persepsi, di mana pemandu mungkin nampak, pemandu melihat motosikal, tetapi otak mereka tidak mentafsir ataupun mendaftarkan apa yang mereka nampak. Ini tak sama dengan blind spot Bukan. Titik buta, bukan. Okey, sebagai contoh saya ambil contoh ya, seorang pemandu ingin keluar Sempang. Mereka nampak motosikal, tapi otak mereka mentafsirkan bahawa motosikal itu, saiz motosikal tu kalau dibandingkan dengan kereta yang kecil, motosikal tu mereka menjangkakan berada lebih jauh, sedangkan motosikal tu sebenarnya berada lebih dekat. Jadi bila mereka menjangkakan jarak yang lebih jauh dan mereka membuat keputusan untuk keluar, jadi itu yang menyebabkan kemalangan, sebab sebenarnya motosikal itu berada lebih dekat daripada yang mereka anggarkan. So benda-benda ni selalu berlaku lah. Dan satu lagi, motosikal tu sendiri dia tiada kerangka badan untuk melindungi mereka lah. Jadi penunggang dan pembonceng motosikal ni akan secara langsung terdedah kepada persekitaran mereka. Satu lagi faktor yang utama ialah motosikal ni dia 2 roda je. Jadi stability dia kurang stabil jika dibandingkan dengan pacuan 4 roda. Sebab tu bila dia langgar lubang, walaupun lubang tu kecil, dia akan hilang kestabilan dan akan jatuh. Jadi kepada penunggang motosikal semua, bukan sahaja penunggang motosikal tapi pemandu kereta pun, kita sama-sama didik diri kita supaya sentiasa berhemah ketika di jalan raya. Dan Puan, kami juga berkesempatan untuk mendapatkan maklum balas daripada sebuah NGO yang aktif memperjuangkan isu berkaitan jalan berlubang di negara ini, iaitu Ikatan Silaturahim Brotherhood. Ikuti laporan yang disediakan. Prihatin dengan isu masyarakat khususnya penunggang motosikal, ada NGO yang tampil memperjuangkan isu jalan berlubang ini. Jadi apa kata kita tinjau apa aktiviti yang dilakukan oleh NGO ini. Orangnya tak lain tak bukan adalah Bro Lando Zawawi. Okey abang, terima kasih kerana sudi bersama program Topik at 7. Boleh abang jelaskan apa aktiviti yang sedang abang lakukan ni? Lubang yang 48 ni saiz tapak Godzilla. 48. 7 kaki. Okey. Saya mewakili Brotherhood dan juga Persatuan Mangsa Kemalangan Jalan Raya Malaysia. Kita orang memang pantau lubang-lubang dan kawasan-kawasan bermasalah macam ni. Sebagaimana kita dapat lihat di sepanjang kawasan laluan MP Kelang, di sebelah McDonald dengan Kelang Central ni. Memang banyak masalah. Abang, ini boleh dikatakan konsep lillahi ta'ala lah kan bang. Sejak bila abang mula berkecimpung dalam aktiviti menurap jalan berlubang ni bang? Sebenarnya kita bermula sebagai satu kempen keselamatan Jalan Raya Dr. Moto pada tahun 2007. Kita jadi kempen keselamatan Jalan Raya Lance Corporal Mamat sekitar 2014. Kemudian sekarang kita menjadi kempen keselamatan Jalan Raya Brotherhood ataupun Ikatan Silaturahim Brotherhood. Kali ini kita target kepada agensi atau jabatan yang sepatutnya bertanggungjawab ke arah keselamatan pengguna dan pembayar cukai lah. So daripada 2007 sampai sekarang dah
13 tahun rasanya, 12-13 tahun rasanya. Okay, abang, mungkin ada sebab abang mulakan Brotherhood ni, mungkin di sebaliknya. Walaupun orang kata, orang tak tahu, ada kalanya dalam nada sindiran dan ada kala juga dalam nada makian. Mungkin ada sebab di belakangnya kenapa bermulanya Brotherhood ni, bang? Nombor satu sebenarnya sebab saya dah ada 10 kawan yang arwah. Dah jadi arwah lah. Sebab kerosakan jalan raya ni yang sebenarnya boleh diselesaikan dengan dalam jangka masa yang sangat cepat dan murah. Tak mahal sangat pun. Sekiranya mereka perlukan kajian, lakukan kajian. Sekiranya mereka perlukan adakan penggubalan akta. Sediakan SOP atau guideline terhadap turapan sementara. Dan mereka kena laksanakan. Sekiranya JKR perlu adakan saman terhadap lori berat macam sini, lori berat banyak, silakan. Tapi pastikan bahawa laluan ini memang spek untuk industri. Kami sebenarnya merasa pihak buka kuasa tu sepatutnya bangkitlah. Bagi pendapat abang, bang, susah ke nak buat laporan ni? Ada yang kata susah sampai, yelah, baru-baru ni dah ada kematian kan abang? Mungkin abang boleh ulas. Betul, sebagaimana contoh di kawasan MP Kelang ni memang banyak aduan yang sebenarnya pengguna jalan agak keliru untuk menyampaikan aduan. Sebagai contohnya di kawasan MP Kelang ni, kawasan ini walaupun jalan MP Kelang tetapi telah diserahkan, dipinjamkan kepada pihak pemaju. Ini macam mana tu? You adu pada MP Kelang pun tak boleh buat apa-apa sebab dalam tempoh masa ni kepada pemaju. So, sepatutnya adakanlah perbincangan dengan pihak pemaju. Kenapa tak ada perbincangan? Kenapa tak ada kajian? Kenapa tidak ada boleh duduk sama-sama dan pastikan masalah itu selesai dan bukan palam pecah macam ni. Ni berapa kali dah palam ni? Kita ada JKR Selang, JKR Federal, kita ada JKR State, kita ada jalan pemaju, kita ada jalan PBT, kita ada jalan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kita ada jalan-jalan JLC, kita ada jalan private. Pening bala, bro! Baik Puan, sebelum kita menutup bual bicara kita hari ini tentang berkaitan jalan berlubang, Puan, mungkin mewakili Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya ataupun MIROS ni, apa sebenarnya cara terbaik untuk kita mendidik pengguna jalan raya supaya lebih berhemah dan berhati-hati ketika di jalan raya, Puan? Okey. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pengangkutan Malaysia ada mempunyai atau menghasilkan Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Dan plan ini adalah selari dengan Plan Tindakan Sedekat ataupun Decade of Action for Road Safety United Nations, maksudnya international lah. Yeah. Okey, dalam plan keselamatan ni, kerajaan mensasarkan pengurangan kematian sebanyak 50% pada penghujung tahun 2020. Kajian telah menunjukkan bahawa kombinasi di antara pendidikan dan penguatkuasaan adalah method yang utama untuk mengubah ataupun mendidik pengguna jalan raya. Kementerian Pengangkutan Malaysia bersama Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghasilkan program pendidikan keselamatan jalan raya di mana dalam mata pelajaran bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah mereka terapkan isu-isu keselamatan jalan raya kepada pelajar. Dan pada tahun 2021 ni kita akan mula memperkenalkan program PKJA ni kepada anak-anak di taska ataupun prasekolah juga. Itu satu perkembangan yang baik yang mana kita didik dari seawal usia kanak-kanak lagi supaya mereka dari kecil dah dididik dapat menjadi pemandu yang berhemah. Bila dah besar nanti hasil dapat kita lihat kemudian hari, Puan. Generasi-generasi akan datang lebih peka kepada keselamatan jalan raya dan lebih menjadi individu yang bertanggungjawablah terhadap keselamatan jalan raya. Okey, Puan. Puan, terima kasih banyak-banyak, Puan, kerana bersama kami di topik at 7 dan terima kasih kepada Puan Nur Faizah Muhammad Khaidir untuk perbualan kita hari ini dan insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa, Puan. Terima kasih. Baik, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di topik at 7. Masih bersama topik at 7. Isu jalan berlubang ni takkan timbul kalau pengguna tidak bersuara. Kita ikuti apa kata orang ramai. Kalau boleh tu janganlah sampai ada yang meragut nyawa macam tu kan. Seeloknya tambah pula dalam cuaca sekarang ni, pihak yang berwajib tu haruslah buat dengan tindakan secepatnya. Jangan sampai ada yang nyawa melayang baru diorang datang nak buat benda-benda ni semua. Dah lama lah, ada nak kat setahun ke macam ni jalan macam ni je. Makin teruk jalan lubang Kena rajin tengok kawasan lah sebab kat sini takut ada orang tua yang tak nampak sangat jalan kan. Kalau jatuh, kesian dia. Kalau seorang dia jatuh sendiri tengah malam. Jalan dia teruk lah. Susah untuk rider. Teruk lah, makanan pun boleh
terabur kalau jalan macam ni. Motor pun boleh rosak. Pernah tak ketika abang mengalami kerugian sebab jatuh masuk ke lubang tu atau bagaimana? Setakat ni belum lagi lah, tapi orang kawan ramai dah yang kena. Di tempat diorang, macam mana kehilangan ahli keluarga disebabkan faktor jalan. Sampai bila benda ni nak berlaku? Kalau ikutkan saya, daripada saya kecil sampai sekarang, besar ni sama jalan je. Lubang sana, lubang sini, highway pun lubang, berpasir, tidak berjaga. Tapi setiap peruntukan tiap-tiap tahun dapat juga. Jalan macam mana? Rakyat macam mana? Tolonglah fikir-fikirkan. Sukaran dia lori tu melompat-lompat lah. Susah lah kalau nak lalu benda tu. Bisa merosakkan komponen-komponen lori kan. Macam spring ke. Macam tu lah, bahaya. Sebab isu ni dah terlampau lama. Okey, terlampau lama sangat. Takkan nak sampai YB jatuh apa semua, takkan nak tunggu Perdana Menteri jatuh baru nak buat jalan ni. Baru nak bagi elok semua kan. Itu je lah. Apapun, kita tak perlu salahkan jalan atau pihak berkuasa sepenuhnya. Tahun 2020, sebanyak 74 kes dilaporkan berlaku kemalangan yang berpunca daripada faktor fizikal jalan, di mana 36 ini adalah melibatkan kemalangan maut. Saya katakan di sini kemalangan yang berpunca daripada faktor fizikal jalan ini bukan semata-mata berlaku atas faktor fizikal jalan itu sendiri, tapi juga ada kecuaian yang dilakukan oleh pemandu atau penunggang. Kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kemalangan itu atas faktor kecuaian fizikal. Baiklah, sekian dahulu untuk minggu ini. Diary 2021 baru saja memasuki helaian ke-9 hari ini. Jadi diharap semua pihak tak kiralah yang menggubal akta sehinggalah kepada yang bertanggungjawab menurap jalan. Bayangkan anda buat semua ini untuk yang tersayang. Ingatlah, nyawa pengguna jalan raya tanggungjawab kita bersama. Saya Khairi Hazwan, ingat malam minggu, ingat topik at 7. Assalamualaikum.